tak sampai 10 minit. Tak apalah. Pendang. Masih Tuan Yang Di-Pertua yang telah memberikan kesempatan. Saya bagi pengetahuan yang mat semua ya, supaya jangan tertanya-tanya kenapa saya panggil pendang ya. Hingga sekarang kita dah 102 orang. Peringkat yang hormat 15 daripada PKR, 16 DAP dan 13 di PAS. Itu sebab dia nak buat adjustment sikit Yang Mat. Sila Yang Mat pendang. Masih Tuan Yang Di-Pertua, pertama sekali menyentuh bidang saya lah, bidang kesihatan. Saya ingin menyuarakan kebimbangan terhadap apa yang berlaku terutama sekali di kawasan saya lah, iaitu berhubung dengan penggunaan J-Pump sebagai ambulan yang sering digunakan oleh penduduk-penduduk sekitar. Kita mengucapkan terima kasih kepada J-Pump yang telah mungkin mengambil alih kita kata perkhidmatan ambulan yang dilakukan oleh pusat kesihatan di Pendang. Tetapi apa yang memuskilkan kita adalah tentang pegawai ataupun mereka yang mengendalikan ambulan tersebut. Sama ada mereka ini mempunyai latihan yang cukup, diberi perlindungan yang cukup semasa mereka hendak menjalankan tugas-tugas membawa pesakit daripada rumah. Biasanya J-Pump ini mudah kita perolehi perkhidmatan mereka, telefon saja terus sampai. Tak seperti ambulan, kadang-kadang ambulan mengambil masa yang panjang, mengambil masa yang lama. Sebab itulah mereka ini lebih sering digunakan oleh penduduk-penduduk tempatan. Kemuskilan saya adalah tentang perlindungan yang diberikan kepada mereka ini, latihan yang mereka dapat dari segi pemandu ataupun pengendali pesakit. Kerana pesakit-pesakit ini memerlukan penelitian khusus apabila mereka hendak dibawa ke hospital ataupun pusat kesihatan yang terdekat. Kerana ini melibatkan nyawa manusia. Sekurang-kurangnya latihan yang perlu diberikan kepada pengendali ini adalah kita panggil CPR lah, cardiopulmonary resuscitation, set drip ataupun memulihkan pernafasan ataupun mengendalikan kes-kes yang patah. Kerana kalau kita tidak mengendalikan kes-kes ini dengan betul, mungkin pesakit itu boleh menemui ajal semasa dalam perjalanan. Jadi saya harap pihak yang berkenaan tolong memberi perhatianlah kepada perkhidmatan ambulan, terutama sekali di pusat-pusat kesihatan. Saya harap mereka boleh mengambil tindakan proaktif lah apabila berlaku sesuatu panggilan. Kerana di atas desakan panggilan inilah yang menyebabkan J-Pump ini merespon lebih cepat, maka J-Pump diberi perhatian oleh masyarakat dengan lebih dari kita bandingkan dengan ambulan daripada Kementerian Kesihatan. Dan sehubungan dengan itu juga saya ingin berharaplah kepada pihak kementerian juga, Kementerian Kesihatan, janji-janji yang dijanji setiap tahun. Akhir sekali kalau tak silap saya pada bulan Jun yang lepas, pada sesi yang lepas telah dijanjikan oleh Menteri Kesihatan sendiri mengatakan peruntukan untuk Hospital Pendang tidak ada, jadi mereka menunggu PFI. Jadi saya nak tanyalah, apakah seterusnya akan dilakukan kepada tapak Hospital Pendang tersebut? Kalau dulu saya kata rimau dengan gajah saja belum ada, tetapi sekarang ni mungkin anak rimau dan anak gajah sudah boleh hidup di dalam hutan belantara yang tumbuh di tapak nak dibina Hospital Pendang tersebut. Saya harap pihak kementerian, kalau sekiranya ada mereka-mereka yang sebenarnya sudah ada 4 syarikat yang telah masuk untuk menyewa tapak tersebut 2 tahun yang lepas, tetapi dikatakan akan dibina dengan kadar yang segera, tidak dapat disewa kepada mereka yang hendak menyewa. Jadi saya harap kalau sekiranya selepas ini kita nampak lambat lagi lah PFI nak kerjasama untuk membina hospital tersebut, berilah sewa kepada syarikat-syarikat yang ingin menyewa untuk tanaman kontan di tapak tersebut. Luas juga, lebih kurang 40 holong, orang Kedah kata 40 holong lah. Kemudian dengan pengangguran 8,000 jururawat yang disentuh oleh Kuala Kerai tadi, saya harap pihak kementerian dapat melihat pemberian lesen-lesen kepada APTS yang menyediakan khidmat kursus kejururawatan ini. Kerana mereka ini, pelajar-pelajar ini apabila pergi berkursus, mereka mendapat pinjaman PT-PTN. Berhubung dengan pinjaman PT-PTN, saya ada satu kes di sini Tuan Yang Di-Pertua, iaitu seorang pelajar yang telah mengikuti kursus di sebuah IPTS tempatan. Dia sebenarnya kursus hanya
4 semester, iaitu 2 tahun. Tetapi PTPTN telah memberi pinjaman selama 6 semester, ditambah 2 semester lagi. Daripada College Linton, Linton, kursus yang diberi adalah Bachelor of Art Honours in Accounting and Finance. Sebenarnya kursus ini 2 tahun, tapi PTPTN memberi pinjaman sebanyak 6 semester, makna 3 tahun. Apa yang menggusarkan beliau adalah pinjaman diberi 70,000, tetapi bayaran yang dikena bayar adalah 84,000 lebih kurang, ditambah dengan kita panggil apa, kos-kos yang lain, kos-kos pengurusan. Tetapi apa yang menggusarkan beliau adalah daripada maklumat yang dicetak di dalam komputer ini, bayaran hanya diberi kepada kolej tersebut RM46,114. Beliau ingin tahulah ke mana perginya sebanyak RM24,000 lagi yang terpaksa mungkin beliau bayar selama 240 bulan, iaitu 300 lebih sebulan lah. RM24,805.93. Kemanakah wang ini hilang? Kerana daripada rekod kolej, mereka hanya menerima RM46,114.07. Jadi saya harap pihak PTPTN ataupun kementerian meneliti perkara ini, kerana banyak rungutan-rungutan yang saya perolehi daripada pelajar-pelajar yang membuat pinjaman. Apabila mereka terus membayar, maka beginilah jadinya bayaran yang mereka terpaksa bayar. Tetapi jika sekiranya mereka membawa perkara ini ke pihak atasan, mungkin mereka mendapat potongan ataupun mereka pinjaman mereka itu dikurangkan disebabkan oleh alasan yang diberikan, kesilapan cetakan daripada komputer, macam-macam lah. Dan perkara yang kedua, Tuan Yang Di-Pertua, adalah berhubung dengan masalah di tempat saya pada hujung bulan lepas. Di Penang, satu-satunya saya rasa daerah yang Malaysia ni yang menghadapi banjir. Orang lain tak banjir, kami di Penang banjir. Memang selalunya begitulah, kalau hujan lebih sikit kita akan menghadapi banjir kerana sungai, limpahan daripada air sungai. Seingat saya pada masa Kepala Batas menjadi Perdana Menteri dahulu, beliau telah memperuntukkan 27 juta untuk JPS membesarkan ataupun membaiki, memulihkan sistem saliran di Penang. Jadi saya ingin bertanyalah kepada pihak JPS, pihak kementerian, setakat ini berapa banyakkah peruntukan itu telah digunakan? Karena setahu saya apabila saya balik ke kawasan, sejak daripada pengumuman tersebut, saya tidak nampak major projek dijalankan untuk membesarkan ataupun membuat saliran ataupun membesarkan saliran khususnya di Sungai Penang ini untuk mengurangkan masalah banjir yang berlaku. Kerana kerugian ditaksirkan menghampiri RM4 juta kawasan-kawasan padi yang telah tenggelam, kerugian-kerugian kepada masyarakat tersebut. Apa yang menjadi masalah pada petani di kawasan Penang sekarang adalah masalah tanah jerlus. Saya harap pihak Kementerian Pertanian perlu memberi perhatian sungguh-sungguh terhadap masalah jerlus ini, kerana kawasan jelapang padi ini merupakan pembekal beras kepada negara juga, lebih kurang 30%. Jadi saya harap masalah tanah jerlus yang disebabkan oleh air yang bertakung kerana saliran air keluar tidak sempurna. Timbalan Menteri semasa dia pergi ke Penang baru ini, dia mengatakan MADA memerlukan lebih kurang 200 juta untuk membaiki saliran. Jadi saya harap inilah keperluan-keperluan yang terdesak yang diperlukan oleh mereka. Kerana kita menggunakan jentera-jentera berat sekarang ini, nak membajak pun kita menggunakan jentera yang menggunakan tayar jenis track, jenis besi. Mesin untuk mengambil padi pun kita menggunakan jentera tayar jenis besi. Jadi inilah yang menyebabkan bendang ataupun sawah rosak. Jika sekiranya saliran air keluar itu tidak disempurnakan, maka air akan bertakung dan tanah akan menjadi lebih teruk, lebih jahanam, lebih rosak lagi lah. Dan seterusnya, Tuan Yang Di-Pertua, adalah tentang keluhan daripada masyarakat yang veteran Kongo ni. Walaupun kementerian mengatakan dah selesai, saya baru-baru ini didatangi oleh seorang veteran Kongo. Dia bertugas di Kongo dahulu. Dia mengatakan mereka telah dinafikan bayaran allowance seperti mana yang dijanjikan oleh United Nations pasal 1. Dia pergi pada 14 Januari 62, balik pada 13 Julai tahun 62.
Daripada apa yang dia dapat tahu daripada askar-askar daripada Pakistan, dia kata mereka dibayar allowance sebanyak RM12 US dollar satu hari, maknanya RM36 lah kalau kita convertkan kepada RM pada masa tersebut. Tetapi apa yang mereka dapat adalah hanya RM1.20 ataupun US dollar 1.2 sahaja, maknanya RM3.60. Jadi dia menyerulah kepada pihak veteran Kongo ini di Pendang sekarang ni. Golong ya, Mat? Ya, nak gulung ni. Saya tak pakai kain, nak gulung je. Tuan ini betul. Terima kasih atas peringatan tersebut. Maknanya dia mengharaplah pihak kementerian supaya memberi perhatian kepada veteran-veteran Kongo yang telah memberi khidmat yang begitu besar kepada negara pada ketika tersebut, supaya menyemak kembalilah allowance yang diberikan oleh PBB ini supaya diberikan kepada mereka. Kerana daripada kadar yang diterima oleh pihak tentera Pakistan, dia kata jauh berbeza dengan apa yang kita perolehi. Kementerian kata potongan duit tersebut termasuk duit ransom, duit pengangkutan, duit uniform. Dia kata ini semua dibiayai oleh Tuhan Bangsa Bersatu. Jadi apa yang PBB beri itu adalah hak mereka dan mereka menuntut baiklah allowance veteran Kongo ini. Terima kasih kepada Tuan Yang Bertuah atas perhatian. Terima kasih kesempatan ini.